Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum sekali lagi, Irwan Muhibin di sini bersama-sama dengan anda sekali lagi dalam Aki Show episod yang ke-6 dalam musim yang kedua ni, masya-Allah. Apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat belaka, semuanya staying safe di rumah, masya-Allah. Alhamdulillah kita punya pergerakan, apa orang kata, kita punya progress dalam dalam kita nak apa orang kata melawan virus COVID-19 ni. Alhamdulillah makin makin ke depan lah kan. Alhamdulillah. So tahniah kepada anda yang dah dapat dah apa orang kata 2 dos. Alhamdulillah. Dan kepada yang belum, insya-Allah slowly pelan-pelan kita cuba terus untuk apa kata mengamalkan, getting used to this new norm kan. Tapi insya-Allah semuanya akan baik-baik saja, insya-Allah, pasal kita selalu akan apa orang kata, yalah, kalau kita keliling kita dengan suasana pemikiran yang positif, insya-Allah hidup kita juga akan menghasilkan aura yang positif. Itulah dia, week in week out, minggu berganti minggu kita nak mengingatkan diri kita sendiri dan juga kepada kawan-kawan para penonton setiap Aki Show tentang betapa pentingnya untuk kita menjalani ataupun mengamalkan gaya hidup positif. #gaya hidup positif Aki Show, masya-Allah. So hari ini insya-Allah kalau tak salah Anip akan berkongsi terus tentang maklumat ilmu tentang margarin dan juga mentega, butter. Dan juga Abang Yus, topik Abang Yus hari ini kalau tak salah sangat menarik, stress eating. InsyaAllah semua tu dan banyak lagi akan Abang Yus dan Anip kongsikan dalam segmen masing-masing yang ada nama yang special. Yang ni saya biarkan nanti insyaAllah Anip dan Abang Yus perkenalkan sendiri insyaAllah dalam segmen mereka masing-masing. Dan juga kita ada tamu istimewa yang sangat-sangat dekat dengan kami semua di Aki Show. Malahan dia, kalau tak ada dia mungkin Aki Show ni tak boleh bersiaran. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Cik Zufar Az-Zahan, pengasas Villa Pria Studio, merangkap produser Aki Show. Dia seorang produser, seorang penerbit banyak rancangan, masya-Allah, dan kita sangat bersyukur yang beliau bersama-sama dengan keluarga besar Aki Show, insyaAllah. Okey, itu semua dan banyak lagi dalam Aki Show episod yang ke-6 hari ini. Jangan lupa follow kami di Instagram, like kami di Facebook, dan juga subscribe kami di YouTube. InsyaAllah semua Aki Show yang lepas ada di situ. Dan to stay in touch, to be social, find us on social media, insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita terus bersama-sama dengan Encik Hanif Zanani atau Anip dalam segmen beliau. Okay, over to you, Anip. Yes, kembali lagi. Minta maaf terkejut sikit. So sekarang ni saya bersiaran di Studio B. Come on lah, Studio B kot. Bukan Studio Villa. Sekarang saya berada di store sebenarnya. Store Haki Bakeman. So Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Irwan yang pass baton kepada saya pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terus bersemangat hari ini. Hari ini akan saya kupas lagi lebih detail lagi berkenaan dengan butter dan margarin tadi. So kalau kita ikuti flashback kita minggu sudah, so saya ada sebutkan tentang beberapa produk yang sangat-sangat terkenal, iaitu margarin dan butter misalnya. So hari ini sebenarnya saya nak berkongsi secara santai lah kepada anda. Apa yang ada di depan saya ini adalah butter, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa kat sini tak pernah lagi tengok butter? Tipulah kan? So sebenarnya butter ni sangat-sangat familiar lah kan. Tipulah kalau dekat rumah tu tak ada butter dekat dalam peti ais kita.
Tapi cuma ramai yang keliru lah antara butter ataupun margarin. So saya dah kupas banyak dah minggu lepas. Hari ini hari yang cukup bertuah sebab secara ringkasnya saya akan menceritakan kepada anda yang berada dalam live hari ini, insyaAllah. So saya bacakan komen daripada Aki Bekmat Melimau. Terima kasih orang Melimau. Hey orang Melaka, apa khabar? Apa khabar orang Melaka jauh di sana? Kami di sini, kami di HQ Kajang ni mengucapkan selamat datang ke dalam rancangan live Aki Show, terutamanya di page-page yang menyiarkan secara langsung live kali ini, iaitu di Aki Bekmat HQ. Terima kasih guys. So ini adalah butter. Okay, siapa tak pernah tengok butter? Cuba komen. So inilah butter yang terdapat dekat kedai-kedai bahan bakery lah, dekat Aki Bekmat contohnya. So butter ni sebenarnya banyak sangat. Dia punya harkat dia lebih daripada 6 ya. Banyak sangat dia punya kelebihan untuk anda, tak rugi untuk anda konsum secara harian ya. Yang pertama dia ada banyak Kalau boleh saya sebut ada 10. Sebab tu saya kena cepat sikit bila saya sebut tu. Ada 10 kelebihan butter. Yes, yang pertama berkaitan dengan gigi dan tulang. Okey, siapa nak gigi sihat, siapa nak tulang kekal kuat, boleh ambil butter. Okey, so butter janganlah kita consume macam kita makan nasi. So butter ni campuran lah sebenarnya, campuran dengan bahan-bahan makanan lain. So, contohnya macam makanan-makanan biskut ke kan, biskut, kek. Jadi butter ni sebenarnya bagus untuk kekuatan gigi dan kita punya tulang. Baru kemarin saya ke dentist kalau 2 hari lepas tu saya buat scaling, saya ada check up sikit dengan gigi saya ni, dan doktor katakan saya punya gusi tu dia dah naik. Apa maksud gusi naik tu? Dia kata maksudnya gigi kita ni lebih sensitif dan lama kelamaan akan cengkaman gusi tu terhadap gigi tu akan berkurang. Maknanya semakin kita berusia, semakin kita berumur, kita punya gigi akan mudah untuk terjatuh lah macam tu. Jadi anda yang dah lama tak buat check up tu boleh check up lah. So ubat dia bukan ubat lah. Cara-cara mencegah dia, kita kena ada scaling lah. Gigi kita kena sentiasa dibuang, ada plug-plug tu kan, dia kena dibuang, kena dicuci. Jadi boleh datang ke dentist berdekatan, tak mahal pun, dalam RM50, RM80. Mungkin dekat hospital kerajaan RM1 je kan. Okey, yang kedua, butter ini meningkatkan immune system. Siapa cakap vaksin je boleh meningkatkan immune? So vaksin tu is vaksin lah kan. Ada spesifik sakit tertentu yang kita perlu ubati ataupun kita perlu hindari dengan vaksin. Tapi butter ni sebenarnya meningkatkan imunisasi dalam badan kita, mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Okey, yang ketiga, ia membantu mengurangkan berat badan. Siapa kat sini nak turunkan berat badan? Assalamualaikum daripada Husin Fisabilillah. Saya dah sebut nama Tuan Husin ni dalam komen ni, insya-Allah. So Tuan Husin daripada Melaka, saya kira beliau daripada Melaka, dan saya kira dengan tepat sekali dengan poin saya yang nombor 3 tadi, membantu mengurangkan berat badan. Okey, Tuan Husin boleh cuba butter ni. Boleh cuba butter ni untuk menggantikan minyak masak. Tuan Husin boleh dapatkan butter, tak mahal lah Tuan Husin. Satu buku ni mungkin jatuh RM8 ke RM9 je. Boleh goreng telur kan, goreng apa-apa bahan-bahan gorengan, nak bakar ayam, boleh guna butter. Sedap. Dia punya rasa dia, anda boleh cuba, memang sedap. Okey, yang seterusnya membantu perkembangan minda kanak-kanak. Okey, mungkin anda ada anak-anak kecil, boleh kita galakkan mereka untuk menggunakan butter ni sebagai sapuan di atas roti mereka. Okey, yang seterusnya, yang kelima, iaitu butter ni dia menggunakan 100% bahan organik. Tak langsung menggunakan bahan campuran asing, bahan kimia asing. Jadi kita perlu mengurangkan daripada kita memakan makanan yang diproses, ultra proses yang paling bahaya. Apa itu ultra proses food? Iaitu makanan jajan-jajan, makanan cekedis-cekedis yang dekat kedai-kedai tu kan. Cuba elakkan, cuba kurangkan. Jangan elak terus, cuba kurangkan dulu. Dapatkan makanan-makanan yang betul-betul organik dan 100% tidak diproses. Okey. Seterusnya yang ke-6. So bahan asli daripada butter ini adalah daripada tenusu, bukan menggunakan bahan-bahan asing lain. So boleh gunakan
Kalau kita susah nak minum susu, kita boleh gunakan butter ni lah sebagai makanan-makanan tambahan yang lain. Okey, yang ketujuh dah tentu bila ianya asli, dah tentunya dia kaya dengan vitamin. Tak kira lah vitamin A, B atau C. Kalau anda boleh lihat dekat dia punya packaging pun dia ada sebut lah kaya dengan vitamin apa. Okey, yang seterusnya yang ke-8 iaitu dia mencantikkan kulit. Siapa nak kulit yang gebu-gebu ni, bukan saya saya contoh ada lagi gebu daripada ni, ada nak putih-putih kulit kan. Ada mitos yang mengatakan bila kita minum susu putih tu jadi kalau mengandung tu anak-anaknya jadi putih. Betul ke macam tu? Boleh komen boleh komen kat bawah tu, betul ke apa yang cakap macam tu? Sebenarnya itu mitos je lah kan, tapi sebagai kalau dari segi saintifiknya memang betul lah dia menyihatkan kulit. Itu maksudnya menyihatkan kulit ibu mengandung tu sebenarnya. Mungkin menyihatkan kulit anak yang bakal dilahirkan, bukannya anak tu terus putih melepak bila minum susu. Okey, dan yang ke-9 dia membantu sistem penglihatan. Siapa kat sini yang pakai spek macam saya? Jadi saya sendiri akui saya punya tahap penglihatan makin lama makin kabur bila dah meningkat usia ni. Sama juga, sama anda pun akan menghadapi masalah yang sama. Jadi apa yang perlu kita ubatilah, kita cuba ubati dengan cara, bukan ubati, hindari. Kita cuba avoid dengan mengambil makanan-makanan yang natural. So anda kena ingat key utama dia, kunci utama dia adalah butter ini adalah 100% pure, 100% organik. Okey, ada komen daripada Abang Azim Ramli. Abang Azim Ramli dia kata Abang Anip memang gebu. Ya, Tuan Azim. Kita sama-sama gebu lah Tuan Azim Okay guys, terima kasih kepada yang dah sudi komen dekat ruangan tu. Alhamdulillah ramai sekarang yang bersama kita dalam live kita ya. Terima kasih. Tak kira dalam page Aki Show ke, dalam page Aki Bakemat ke, terima kasih guys kerana sentiasa 100% memberi sokongan kepada saya dan kawan-kawan saya di Aki Show. Kita bagi tepukan sikit boleh? Yes. Dapat tepukan tu satu penghormatan sebenarnya untuk semua. So yang last but not least. Okay, ini yang paling utama, yang paling penting sekali dalam kita mengambil butter ni, kita dapat menyihatkan jantung, akan memperbaiki sistem kardiovaskular. Okay, saya nak bagi sedikit tambahan. Pagi tadi memang saya cubalah untuk menjadikan amalan untuk bersenam di waktu pagi, untuk berjogging di waktu pagi. Betul tak? Akilah betul Saya jogging kan tadi? So saya duduk dekat kawasan taman tu, dekat lah dengan saya punya team ni rumah. Jadi kadang-kadang diorang pergi kerja tu, serempak lah waktu saya jogging. So sebenarnya di samping kita bersenam, kita perlu menjaga kesihatan kita dengan menjaga makanan yang kita ambil. So you are what you eat. Abang Yus selalu sebut you are what you eat. Dia selalu nasihatkan saya supaya sentiasa waspada dengan apa yang kita makan. Sebenarnya kalau kita workout, kita bersenam every day sampai ke 1 jam tu kita workout saja, tapi at the end makan kita ke laut pun tak guna, sebab 80% daripada body ataupun fat body weight loss ni adalah daripada dapur kita. Mungkin Abang Yus akan bercerita lebih lanjut lagi tentang apa tadi dia katakan, stress eating. Stress eating ni satu topik yang menarik, yang saya sendiri pun nak tahu apa itu stress eating. InsyaAllah saya rasa sampai di situ dulu saya punya perkongsian tentang butter ni. InsyaAllah minggu depan ada sikit kelainan. Tadi pun Abang Aaron ada bagi hint sikit apa yang kelainan tu. InsyaAllah anda kena tunggu perkongsian daripada saya. So kita bertemu lagi bersama sahabat-sahabat saya yang lain. Abang Yus dah bersedia dekat dia punya studio tu. Betapa lawanya studio, semakin minggu semakin improve studio Abang Yus dekat sana tu. So insyaAllah kepada yang duduk dalam live, stay je dalam live, anda boleh tanya je apa-apa soalan dalam live ni kepada Abang Yus. Okay, so sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. 1 minit video daripada saya. Let's go. Sebenarnya ada lagi satu produk yang ramai yang tak tahu. Harga dia murah berbanding satu lagi jenama. Susah kita nak dapatkan dekat pasaran. Dan saya nak bagi tahu rasa dia sama sebiji macam jenama itu.
So dekat depan saya ni lah, anda boleh tengok nama dia adalah Biskit. Biskut, nama dia Biskit. Punya brand ni pun berasal daripada negara Belgium, sama macam nama yang tadi tu. Rasa dia sama. Sebiji. So anda kalau nak jadikan biskut ataupun biskit ni sebagai crumbs, menggantikan nama yang tadi tu, sangat-sangat sesuai. Dia ada juga datang dengan bentuk crumble macam ni. So anda tak perlu lagi nak blend ke nak tumbuk ke kan. Allah, anda boleh cuba dapatkan produk seperti ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam segmen saya dah ada nama minggu ni, alhamdulillah. Finally kita decide nak bagi nama. Okey, jadi untuk mendukung #Akisho Gaya Hidup Positif, segmen ini kita namakan sebagai Gaya Hidup Sihat. Ya, jadi untuk hidup yang positif, kita mesti mengambil langkah-langkah yang sesuai ke arah itu, dan salah satunya adalah mengambil cara hidup yang lebih sihat. Apa khabar anda semua selepas seminggu daripada episod yang lepas? Adakah anda still beristiqamah, berterusan dengan langkah-langkah yang anda sendiri pilih untuk ke arah pemakanan yang lebih sihat, gaya hidup yang lebih sihat? Okey, terima kasih Anip atas intro tadi. Studio makeshift yang tak seberapa ni, kalaulah anda boleh tengok sebenarnya apa yang berlaku di luar lensa kamera ni, anda mesti tergelak. Okey, tak apa. Kita dalam slow-slow kita berusaha untuk meningkatkan mutu show kita, insyaAllah. Tak lama lagi kita akan berpindah Fitrati Bake akan berpindah ke satu studio kecil, dan insyaAllah dalam masa 2-3 minggu lagi anda boleh saksikan juga kita akan gunakan studio itu sebagai background ataupun tempat kita menjalankan segmen Gaya Hidup Sihat ini. Okey, tadi production team ada mengeluarkan satu poll untuk anda pilih. Makanan yang sihat ni sedap ke tak? Apa pendapat anda? Sila jawab poll itu dan kita akan saksikan di akhir rancangan apa vote anda. Okey. Minggu ini saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan satu topik yang interesting pada saya. Saya rasa interesting especially dalam keadaan kita sekarang waktu pandemik ini. Iaitu berkenaan dengan stress eating Oh sorry, ada barang jatuh. Okey, stress eating ini okeylah, daripada nama tu kita tahu berpunca daripada stres okey, selalunya bila kita stres ni okey, perkara yang pertama yang berlaku adalah kita akan hilang selera makan. Okay, bila kita hilang selera makan ni, kita mulalah rasa macam tak nak makan, tapi badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon yang dinamakan kortisol. Kortisol ni akan membuatkan kita lapar. Sebenarnya bukan physiologically hungry pun. Bukan secara fisiologi lapar, tapi because hormon itu menyebabkan ada hormon lain yang dikeluarkan, iaitu ghrelin. Ghrelin ini adalah hormon yang menyebabkan kita merasa lapar. Jadi tindak balas badan itu terhadap stres itu adalah the first thing is kita nak cari sesuatu yang boleh menendangkan kita. Dan dalam hidup kita ni, makanan sentiasa menjadi sesuatu yang comforting Pernah dengar tak
term comfort food. Jadi bila kita stres atau bila kita dalam berkeadaan emosi yang tak tentu, kita cepat-cepat nak cari sesuatu yang boleh menenangkan kita. So you always go to kita punya comfort food. Setengah orang suka nak makan coklat, setengah orang suka nak makan kek, makan ice cream, makan french fries dan pelbagai lagi. Okay, so stres ini boleh menyebabkan kita turn to food ya sebagai tindak balas refleks untuk menenangkan kita. Lagi satu faktor adalah emotion ya, emosi kita. Sebab tu kadang-kadang stress eating ni juga dipanggil sebagai emotional eating. So emotional eating ni bergantung pada tahap si kita pada waktu itu. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita rasa sedih ya, bila kita tak berjaya mendapatkan sesuatu, kita gagal dalam satu projek misalnya, kecewa bercinta ke, okay, dan macam-macam lagi tahap emosi. So emosi juga boleh menjurus ke arah makan yang berlebihan ini ataupun emotional eating. Okay. Selain daripada itu, kalau kita bosan pun kita boleh makan. Okay, contohnya masa PKP mula-mula start dulu, suddenly kita punya movement semua restricted. Semua orang kena duduk rumah. Dan bila dah bosan-bosan tu, apa yang selalu kita buat? Capai makanan, Twisties, KitKat, popcorn buat sendiri dekat rumah, kuih muih ya, kek ke yang mana kita rasa boleh makan tu kita nak makan sebab kita bosan dan kita tak tahu apa nak buat ya. Selain daripada kebosanan itu, satu lagi faktor yang sangat penting adalah habit. Habit ni sangat susah lah untuk kita tinggalkan. Habit ni kadang-kadang sejak daripada kecil ya, dan selalunya memang berkait dengan emosi. Contohnya, masa kita kecil-kecil dulu waktu sekolah, katakan kita berjaya dalam exam, then ayah kita cakap, wah tahniah, congratulations, malam ni kita celebrate, kita pergi makan dekat Pizza Hut. Okay, so bila berjaya, kita celebrate dengan makanan. Itu tak salah, tapi saya nak menunjukkan bahawa association dengan makanan ini boleh jadi ingrained sampailah kita ke besar. Ya? Kalau kita gagal dalam peperiksaan misalnya, mak kita kata, okey tak apalah abang tak pas kali ni, abang jangan sedih, kita cuba lagi. Nanti ibu belikan ice cream misalnya. So bila gagal pun kita pujuk diri kita dengan makanan juga. So habit yang diasosiatkan dengan makanan ini, bila kita besar pun secara tak sedar sebab dah ingrain dalam kita, kita pun akan buat macam tu. Bila kita gagal dapatkan sesuatu, kita pujuk diri kita dengan makanan. Kita berjaya mendapatkan sesuatu, kita celebrate dengan makanan juga. Okay? Walaupun ini tak salah, tapi ini juga boleh menggalakkan kepada overeating. Okay, selain daripada habit, kita punya social circle juga kadang-kadang tak membantu social influences. Kadang-kadang bila keluar dengan kawan-kawan kita kata, makanlah lagi, aku tengok kau penat je hari ni, apa kata kau tambah makan lagi kuih ni, aku makan ini. So itu tidak membantu ya. So kita akan terus overeat disebabkan galakan kawan-kawan ini. Okey, itu faktor-faktornya. Dan macam mana untuk kita menghindarkan daripada stress eating ataupun emotional eating ini? Yang pertama sekali, anda mesti kenal, anda mesti pastikan dulu bahawa anda ni sebenarnya physiologically hungry, memang lapar sebab tak makan ataupun lapar disebabkan emosi. Okay, antara cara-cara nak mengenal adalah kalau lapar itu rasa macam tiba-tiba je lapar, berbanding dengan lapar yang gradually, perut berkeroncong ya. Contohnya anda tak breakfast pagi ni, dah pukul 9 dah mula rasa lapar, pukul 10 dah rasa lapar, pukul 11 lagi rasa lapar. Kalau anda yang tiba-tiba rasa nak makan tu, selalunya ini adalah berkait dengan emosi, bukan physiologically hungry. Lepas tu bila dah lapar tu, anda nak dan tu, memang nak makan time tu juga. Okay, apa yang nak makan tu, itu juga yang anda nak time tu juga. Kalau anda physiologically hungry, dia okey tak apa, boleh tunggu lagi sikit. Macam kita puasa, misalnya puasa pun lapar kan, tapi kita boleh je tunggu sampai waktu maghrib untuk buka puasa. Itu bezanya. Dan lagi satu, bila anda ada craving ni, selalunya anda ada something specific yang anda nak makan. Contohnya, memang nak makan coklat dan tu juga nak makan coklat, ataupun memang rasa nak makan french fries dan tu juga. Selalunya kalau benda-benda yang spesifik macam tu memang diassociatekan dengan emotional eating. Okay? Kalau generally kita rasa lapar, apa pun nampak sedap nasi ke mi ke kita boleh makan ya, tak ada something yang really specific. Selain daripada itu,
anda kena tengok juga lapar tu rasa di perut ataupun rasa sebenarnya daripada otak. Okay, kalau daripada otak atau daripada minda anda tu, usually it's emotional eating lah. Okay, it's emotional hunger yang diasosiasikan dengan emosi, bukan secara fisiologi. Okay, dan lagi satu cara nak mengenal yang paling penting sekali ialah bila anda dah lepas makan tu, bila anda dah makan sesuatu tu, sebenarnya masalah anda tak hilang pun, stres anda tak hilang pun, tapi anda ditambah dengan lagi satu masalah, iaitu anda rasa bersalah dengan apa yang anda adalah makan tadi. So kalau the moment you feel guilty dengan apa yang anda makan tu, quite likely itu adalah emotional eating. Sebab kalau kita makan sebab kita lapar, kita hanya akan kenyang, dan bila kita kenyang kita happy. It's always positive, it's not negatively related. Itu antara cara-cara nak mengenal bahawa hunger ni, kelaparan anda ni disebabkan emosi ataupun memang physiologically anda memang sedang lapar. Okey. Dan untuk mengelakkan ini, selepas anda mengenal, anda kena identify pula apa trigger point, apa yang menyebabkan anda merasa demikian. So check balik. Waktu rasa macam nak makan tu, emosi anda macam mana? Anda rasa sedih ke? Anda rasa kecewa ke? Anda rasa bosan ke? Okay? Bila dah identify rasa macam mana, cari pula punca. Kenapa anda rasa macam itu? Jadi bila anda boleh identify punca-punca ini, bila the next time anda rasa macam nak makan yang emotional eating ni, anda fikir-fikir cepat-cepat, boleh take 5 ke misalnya sebelum nak capai coklat tu. Tunggu dulu. Okay, let's wait 5 minutes and see what happens. Kalau anda boleh tunggu 5 minit, anda boleh sempat lagi untuk analisa balik. Okay, apa kata kita tak usah makan, tapi kita buat something positif. Okay, kita channelkan energi aura negatif ni kepada yang lebih positif. Okay, selain daripada itu, boleh juga secara fizikalnya soroklah makanan-makanan yang menarik yang depan mata ni supaya anda tak nampak ya. Simpan dalam cupboard ke, simpan dalam fridge ke, supaya tak ada di depan mata. InsyaAllah akan berkurang sikit. Lagi satu, bila rasa nak makan tu, catch yourself. Sedar-sedar sikit daripada habit tu. Contohnya lah, bila nak tengok movie kan, nak tengok Netflix ke, nak tengok Disney Hotstar ke, secara habit ya, because of habit, kita nak mengunyah sesuatu. Cuba instead lah nak mengunyah tu, cuba jangan minum air ke misalnya supaya kita rasa kenyang. Kalau perlukan nak snack, nak makan juga, mungkin anda boleh switch untuk snack yang lebih healthy. Di hujung segmen saya ini nanti saya akan ada beberapa suggestion ya, ada 11 snack sihat yang anda boleh gantikan daripada untuk menggantikan snack-snack yang anda biasa makan. Okay. Jadi yang penting kita kena sentiasa sedar apa yang kita buat, especially bapa makan ini. Kalau anda biasa makan di depan TV misalnya, cuba concentrate waktu makan itu supaya anda boleh enjoy makan tu, anda pun cepat rasa kenyang, dan ini juga boleh menghindarkan daripada emotional ataupun stress eating. Okey, harapnya perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat pada anda semua. Jangan ke mana-mana, tunggu di akhir segmen ini untuk 11 healthy snacks yang anda boleh gunakan untuk menggantikan snack-snack anda yang biasa. Okey, jumpa lagi.
Yes, Alhamdulillah. Terima kasih Anip dan juga Abang Yus. Masya Allah Anip dalam segmen Gaya Hidup Jaya dan juga Abang Yus dalam segmen Gaya Hidup Sehat, insya-Allah. Dan anda sekali lagi bersama-sama dengan saya Irwan Muhibin dalam segmen yang kita namakan hari ini segmen tetamu minggu ini. Dan tetamu kita tidak lain dan tidak bukan adalah Encik Zulfa Azhan, pengasas Villa Pria Studio. Assalamualaikum Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Nervous dia Masya lain Allah. sikit lah hari ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Alright. Seperti yang saya sebutkan di awal rancangan tadi, Tuan Zulfa, Encik Zulfa adalah seorang produser. Antara lain lah, beliau adalah seorang produser penerbit rancangan-rancangan. Antaranya adalah Aki Show sendiri. So Zulfa, kalau boleh, kita nak mohon Zulfa kenalkan diri sedikit dan juga kalau boleh ceritakan apa lagi projek penerbitan yang Zulfa sedang usahakan, silakan. Oh, okay. Thank you everyone. Again, nama saya Zulfa Azhan. Founding member lah of Villa Pria Studio. Macam Abang Irwan ada sebut tadi, nak bahasakan diri sebagai producer tu, well, okay, kita kira behind the scene team lah behind the scene team. So program Aki Show ni is one of the earliest lah yang kita bekerjasama, dan saya sendiri personally banyak sangat menimba pengalaman bersama-sama dengan Abang Irwan. So daripada situ ada rezeki lah digunakan skill dan ilmu tu untuk program lain. Antaranya apa yang ongoing sekarang, saya ada terlibat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, persembahan live music bersama projek yang dipanggil sebagai Jabatan Muzik, dan juga bersama tim saya di Villa Pria. Kita berkarya lah main muzik untuk audiens di Amerika Syarikat pada setiap minggu. Dan juga yang ongoing adalah Business Talk, Abang Irwan. Business Talk ni bersama satu tim yang dipanggil sebagai Cara Betul. Dalam tu saya bukan bertindak sebagai producer lah, dalam tu saya host. Macam segan sikit nak sebut, tapi saya host dalam tu. Kan. So other than that, ada projek-projek yang one off lah, Abang Irwan. Masya Allah. Abin dalam okey lah memang apa orang kata, orang yang humble ni dia tidak akan senang untuk meletakkan diri dia di tempat-tempat yang dia rasa dia tak layak, tapi sebenarnya dia layak kan. Dia bukan humble mana bang, kalau letak tempat tinggi sangat dia akan jadi stress and then eating. Betul. Sangat relate dengan topik hari ini. Yes, I have personal experience in stress eating. Maybe sangat berkaitan dengan Abang Yus sebut tadi. Betul. Saya pun ingat. Jadi saya boleh share kalau ada masa lah. Boleh, kita boleh panjangkan episod ni. Kita boleh tambahkan lagi tentang stress eating. Dan saya ingat masa tu Zulfa ada sebut pada saya masa mungkin sesi di waktu fasa pembelajaran Zulfa di Jepun mungkin. Kalau tak salah, saya rasa Zulfa kongsikan kisah tu masa kita berada di Jepun sama-sama untuk satu projek, ya kan? Ya, saya pernah cerita masa tu kan. Okey lah, sebab tu salah satu pengalaman yang tak boleh lupa. Sorry anak PDPR ni, so macam-macam gangguan. Nama ni, tak tahulah nak sembang-sembang dengan Abang Yus dan Anip ke? Boleh, kalau boleh kita jumpa Abang Yus dan Anip juga, masya-Allah. Jom kita masuk ke Atika. Nampak tak tu? Zulfa sedang menjalankan tugas dia sebagai penerbit. Ya, silakan. Antara Abang Yus dan Abang Zulfa ni, mana satu abang, mana satu adik ni? Allah. First of all, orang tahu ke yang ada adik-beradik dalam ni? Kan. So, itulah kalau macam ni lah, kita ikut saiz muka dalam frame ni. Yeah. Tak, Abang Yus adalah abang sulung saya. Kita berbeza 12 tahun sebenarnya. Masya Allah. Dan saya dalam 4 orang adik-beradik tu, Abang Yus yang the eldest, I'm
The youngest so 2 kat tengah tu mungkin Abang Irwan dengan Nik lah kot. InsyaAllah. Tapi perbezaan 12 tahun tu tak nampak. Disebabkan amalan gaya hidup positif Abang Yus 12 tahun beza umur tu tidak nampak. Dan sebenarnya malam semalam saya belajar, ada satu kaedah fiqh, memang kita tidak beradab kalau tanya umur orang. Kalau tak salah kan, kita kita tak sepatutnya nak tanya umur orang. So kalau kita nak cakap gap antara saya dengan Abang Yus tu, kita boleh sebut 12 tahun. Tak cakap plus ke, tak cakap minus. Kau pandai. Pandai. Irwan, yang paling penting hari ni Irwan, saya nak kena highlight lah, Allah, Masya Allah. Sangat modest mereka ini pada hari ni ya. Nik dengan gebunya, tak nak mengaku tu je gebu. Padahal dia buat 2-3 bulan. Betul, Masya Allah. Luar biasa. I'm sure Anik sendiri notice dia punya skin condition would have improved lah. Dia dah buat keto 3 bulan. I'm sure. Yes. Bang, betul tak Anik? Itu lighting bang. Saya buat. Itu dia. Lighting itu. Memang kita digalakkan untuk mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang sangat humble. So insyaAllah Alhamdulillah kita bersyukur atas kita punya kesatuan dalam Akhi Show ni. Tapi Zulfa, balik kepada poin kita nak yang saya nak tanyalah saya rasa ramai pun mungkin boleh ambil manfaat. Okey, contoh sekarang ni kita dalam situasi yang mana teknologi dan apa orang kata peluang untuk kita melakukan keusahawanan kita sendiri tu dah sangat senang. Dan dia sangat terkait dengan fungsi penerbitan sesuatu rancangan. Kan banyak sangat rancangan kat luar sana di apa orang kata di social media. So nak tanya Zulfa, macam mana agaknya Zulfa kita the mindset yang kita perlu ada? Mungkin penonton-penonton Akhi Show sebagai penerbit. Dalam menerbit dalam rangka keusahawanan. Contohlah kalau saya boleh ambil contoh, ramai yang akan cuba buat sesi live sendiri ataupun buat show sendiri ataupun buat podcast sendiri yang berkait dengan usaha keusahawanan mereka, betul tak? Okey. Ya, betul. So macam mana mindset tu Zuhar? Pasal teknikal kan, ya Allah, dengan sound lah, dengan visual lah, dengan lampu, dengan lighting lah, dengan nak fikir agenda kita tu kan, banyak benda. So kadang-kadang is overwhelming dan orang end up orang tak buat dan bergantung kepada dan ialah jatuh kepada ruang-ruang yang merugikan lah kan. So macam mana tu Zuhar? Pendapat saya lah Bang Irwan, mungkin ada ramai banyak pendapat di luar sana. Pendapat saya yang nombor satu yang paling penting adalah the value of the content. Sebab pergi kat mana pun kita buat production live ke, kita buat production rakaman ke, ataupun kita berniaga harian di kedai-kedai, di warung-warung dan sebagainya. Perkara pertama adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita. So manfaat tu value lah. Kan, so bila pada pendapat saya, bila sesuatu produksi, sebab kita bercakap dalam skop production sekarang ni, tidak dirasakan memberi manfaat, walaupun mungkin kita fikirkan memberi manfaat, tapi kita punya pendengar tu rasa macam tak dapat manfaat. Di situlah yang boleh buat kita down sikit lah dari segi motivasi dan sebagainya. Ditambah lagi dengan cabaran-cabaran teknikal macam Irwan cakap tadi lah. So mindset saya yang pentingnya rancangan tu mesti memberi manfaat. Itu yang paling penting. Kadang-kadang ada dilema macam, lama aku tak pandai tu, tak pandai ni. Kadang-kadang kalau kita tengok yang memberi manfaat ni, pacak kamera on jalan. Kan, sedangkan yang production di studio yang bernilai puluhan juta tu tak berapa pun. Saya tak nak sebut lah, tapi kita boleh compare TV. Macam mana production dia punya cost bukan main-main. Dan production yang amatur, yang DIY ni macam mana cost dia, tapi dekat mana lebih ramai orang bertumpu. So pada pendapat saya memang first thing first, content yang bermanfaat. Yang kedua adalah technical untuk menyampaikan manfaat itu nombor 2. Yang ketiga adalah untuk mencantikkan. Maknanya dia bukan number one. That's what I'm trying to say lah. Hal macam cantik ke apa. Okay, dalam cantik itu pula, Abang Irwan, saya tambah sikit dalam cantik itu pula, dalam production live kita sehari-hari yang kita selalu lakukan ni, apa yang saya sedari adalah
audio sebenarnya atas sekali. Betul. Audio atas sekali. Sebab kalau audio tu putus-putus dan konten yang kita nak sampaikan tu beratnya di dalam percakapan ataupun benda yang didengari, buatlah cantik kot mana pun orang akan sekejap je. Lepas tu macam tak syok kan. So audio tu pula banyak di antara kita yang terlepas pandang sebab satu yang bukan visible, yang tak nampak. Betul. So pada pendapat saya audio dulu. Audio tu bila nak bagi cantik, of course lah mikrofon, internet kena smooth dan sebagainya. And then secondly is the looks lah. Kan? Lepas tu barulah kita touch up, boleh buat multi screen macam ni lah, boleh letak apa benda tajuk, logo dan sebagainya lah. Itu yang seterusnya yang perlu diberi penekanan. Itulah kot Abang Irwan, apa yang saya dapat simpulkan dalam keadaan semua orang nak berproduksi di internet ni. Ya, Masya Allah. Dan kalau saya nak apa kata kupas dari segi sudut spiritualnya, apa yang Zulfan cakap tu sangat-sangat mendalam. Tapi yelah, akan berjam-jam pula episod hari ni kan. So Alhamdulillah, I think satu sesi yang ringkas dan padat dan kita dapat, saya rasa kita dapat menjungkir sedikit daripada Zulfan, Encik Zulfan, yang mana kita mungkin insyaAllah akan jemput lagi. Kita tengok outcome meeting lepas show kita nanti. Kalau banyak program yang ke arah keagamaan, mungkin kita boleh buat show separate lah, akidah show. Nak juga. Betul. Masya-Allah. itu saya akan ambil mental note tu, sangat catchy, masya-Allah. So, Alhamdulillah, kalau para penonton, terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami semua, dan anda hari ini dapat melihat wajah produser kami. Saudara kami, produser kami merangkap banyaklah. Kita punya usaha ni kita memikul banyak tanggungjawab, tapi apa yang berat tu boleh jadi ringan kalau kita berusaha sama dengan jujur, dan insya-Allah lahirlah gaya hidup positif, gaya hidup jaya dan gaya hidup sihat insya-Allah dari itu. Jadi sebelum kita berpisah, yes. Boleh ke nak tambah satu lagi, kita sebenarnya setiap kali bersiaran ni ada berlima kan. Tapi yang seorang tu dia behind the scene of macam tu. So dia tak nak camera shy katanya. Betul. Tapi insyaAllah kita shy lah, kamera screen crack lah macam-macam. Kita ada cara insyaAllah. Aksi Show akan mencari jalan insyaAllah. So nak appreciate lah Atikah dan Rish di belakang tabir. Betul. Masya-Allah. Boleh. Dengar ramai ni. Betul. Kalau anda semua nampak kami sahaja di depan layar, di belakang kami, Masya Allah, ada orang-orang yang tidak kurang hebat, malah mungkin lebih hebat daripada kami, Masya Allah. Ya, itulah semangat yang kita bawa. Yes, terima kasih. Itulah semangat yang kita bawa setiap langkah dalam penggambaraan Aki Show ni. Dan kami berharap anda semua terus bersama-sama kami dalam penggambaraan gaya hidup positif ni. InsyaAllah sebelum kami berpisah, Abang Yus, Hanif, ada apa-apa pesanan insyaAllah? Daripada saya, insyaAllah terima kasih kepada tim behind the scene. Macam tadi Zulfan dah sebut pun. Alhamdulillah, tepuk sekali lagi. Yeah. Seronok pula kita main mixer ni. InsyaAllah mungkin satu hari nanti saya pun dengar berita semalam kerajaan umumkan industri kreatif dah kembali beroperasi pada 2 dos vaksin. Kan? Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu lah kepada tim producer kan. Mungkin kita boleh kembali. InsyaAllah. Idea memang banyak, bertambah pula dengan satu lagi tadi, akidah rancangan agama. Akidah, betul. Terima kasih lah, itu saja daripada saya. Yes, thank you Abang Yus. Sedikit pesanan daripada Abang Yus insyaAllah. Alamak, Abang Yus dah terfreeze. Production team kita memang takkan berjaya ya untuk melakukan ini secara berseorangan. So, alhamdulillah ada tim yang boleh mendukung sesama sendiri untuk melakukan ini. Sekali lagi. InsyaAllah dengan pelepasan yang ada ni pelepasan yang ada ni, kalau kita boleh kembali ke studio pun menarik juga ya, macam season lepas. Tapi tengoklah kita plan dulu, no rush I think.
Betul. Ada studio, tak ada studio, insyaAllah tim Aki Show akan terus berusaha keras untuk menerbitkan rancangan ini setiap minggu, insyaAllah. Okey Zulfa, last apa ni, kata-kata semangat, kata-kata nasihat daripada Zulfa, insyaAllah. Nak ajaklah bersama-sama kita sentiasa calibrate balik kita punya mission of doing businesses and our daily activities. Make sure kita lakukannya tu untuk redha Allah, number one. And number two, untuk memanfaatkan masyarakat sekeliling, insyaAllah. Masya Allah, reda Allah memanfaatkan masyarakat sekeliling, umat, bagi kita satu umat, satu Nabi SAW, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan terus lagi dengan semangat itu pada episod yang akan datang, episod yang ke-7 pada minggu hadapan, insyaAllah. Sekian saja daripada kami semua dari keluarga besar Aki Show, terus berusaha untuk menghidupkan, menceriakan, menyinarkan hidup kita dengan gaya hidup positif. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.